Wisma Putra keluarkan nasihat perjalanan kepada rakyat Malaysia. Aliran trafik menghala ibu negara terkawal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia menuntut masyarakat antarabangsa mencari penyelesaian dan perdamaian di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan konflik di rantau itu menjejaskan keamanan dan ekonomi dunia. Susulan itu, satu mesyuarat khas diadakan petang tadi bagi merangka beberapa langkah segera yang perlu diambil, termasuk keputusan membawa pulang rakyat Malaysia dari negara-negara berisiko. Tapi di sikap kita di peringkat antarabangsa tentulah menuntut supaya dapat dijamin penyelesaian kedamaian di Timur Tengah, kerana apa yang berlaku di sana akan menjejaskan keamanan dunia dan juga ekonomi dunia. Tambah beliau, ketegangan yang berlaku dilihat berpunca daripada serangan Zionis ke atas bangunan konsulat Iran di Syria sebelum ini. Serangan itu bukan sahaja merupakan tindakan provokasi, malah melanggar peraturan dan undang-undang antarabangsa. Terdahulu, Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan kerajaan memantau rapat perkembangan di Asia Barat. Dalam kenyataan bersama, Wisma Putra menasihati rakyat Malaysia di rantau terbabit untuk bersedia hadapi kemungkinan gangguan pada jadual penerbangan dan merancang perjalanan mereka sewajarnya. Ini susulan penutupan ruang udara di beberapa negara termasuk Iran, Jordan, Lebanon dan Iraq. Rakyat Malaysia di negara terbabit diminta sentiasa waspada dan mengikuti perkembangan semasa serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Rakyat yang memerlukan bantuan boleh menghubungi kedutaan atau ke konsulat Malaysia berdekatan. Sementara itu, Malaysia gesa semua pihak di rantau yang terlibat untuk mengelak dan berhati-hati agar tidak memburukkan lagi keadaan yang sedia tegang di rantau Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menyatakan ia bagi meredakan persengketaan dan mewujudkan persekitaran yang diperlukan untuk menamatkan konflik terbabit dengan segera. Malaysia mengulangi objektif utama adalah untuk mencari keamanan dan penyelesaian kekal kepada nasib rakyat Palestin, bukannya memanjangkan lagi konflik. Tindakan Iran adalah sebagai tindak balas terhadap serangan bom awal rejim Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024. Sementara itu, PDRM sedia kaji kawalan keselamatan secara terperinci di KLIA. Komitmen itu bagi memastikan tahap keselamatan orang ramai di kawasan tersebut berada pada tahap tertinggi. Kajian akan dibuat berdasarkan beberapa kes jenayah sebelum ini. Seperti mana semua sedia maklum, kejadian yang melibatkan sebegini bukan kali pertama di KLIA. Namun untuk kawalan keselamatan yang lebih lanjut, yang lebih khusus, yang lebih terperinci, sememangnya akan dikajilah selepas ini. Namun ini adalah premis private ataupun yang syarat sasaran utama, kan? So we will sit down and we will review back the security arrangement at the airport. Polis Perlis dan Kedah turut meningkatkan kawalan serta pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand, terutama di lorong-lorong tikus. Ini bagi memastikan suspek kes tembak di KLIA berkenaan tidak meloloskan diri dari negara ini. Koordinasi dan sekatan jalan raya dilaksana dengan bantuan pasukan Gerakan Am PGA dan Angkatan Tentera Malaysia. Dalam pada itu, operasi memburu suspek insiden tembakan KLIA Terminal 1 giat dilakukan. Suspek dilaporkan ada 3 rekod kes jenayah lampau dan pernah ditahan pada Februari lepas kerana melakukan ugutan jenayah terhadap isterinya. Semakan turut mendapati isteri suspek pernah membuat 2 laporan polis terhadap suaminya pada 2016 dan tahun lepas.
Dan hasil daripada laporan tersebut, suspek telah pun ditangkap oleh pihak polis. Dan kami telah menghantar kertas siasatan, namun ada beberapa arahan lain yang kita perlu laksanakan. Dan saya rasa mengambil daripada insiden yang terakhir itulah isteri mengambil keputusan untuk mengajikan pengawal peribadi dia. Seterusnya, kita beralih ke perkembangan trafik menghala ibu negara. Jumlah kenderaan dilaporkan makin bertambah sejak siang tadi. Nurul Asmawati Harun teruskan dengan laporannya. Baik Otto dan Faiz, saya bersama-sama dengan penolong pengarah kanan pemantauan operasi LLM, Tuan Insinyur Anas Idris. Dan Tuan Anas, sebelum kita bawakan perkembangan aliran trafik semasa, apa kata kita kongsikan dahulu corak ataupun pola aliran trafik hari ini jika dibandingkan dengan semalam? Okey, terima kasih Nurul. Berdasarkan kepada pemantauan pihak LLM, sebagaimana semalam, pergerakan trafik mula meningkat di lebuh raya utama sejak jam 10 pagi tadi. Dan berdasarkan kepada data trafik yang kita dapati, bahawa jumlah kenderaan yang menggunakan lebuh raya terdapat sedikit penurunan pada hari ini berbanding semalam, iaitu 1.6 juta berbanding 1.7 juta semalam. Kita menjangkakan keadaan trafik ini akan kekal dan sehingga tengah malam nanti. Seterusnya, melihat kepada perkembangan ataupun paparan skrin di belakang kita ni, Tuan Anas, agaknya lebuh raya manakah yang mengalami pertambahan kenderaan yang agak kritikal buat masa ini? Nurul, kita ke lebuh raya utara selatan di kawasan Tapah di kilometer 324.4. Aliran trafik bergerak padat dan perlahan di antara Gopeng ke Tapah dan juga Tanjung Malim ke Bukit Beruntung. Pengguna saya nasihatkan supaya memandu dengan berhati-hati kerana pada ketika ini cuaca hujan di kawasan berkenaan. Kemudian kita beralih kepada kamera di Pedas Linggi di kilometer 238.75 di bahagian selatan. Kenderaan juga bergerak perlahan dan padat di kawasan Simpang 4, Pedas Linggi dan juga Senawang. Keadaan juga hujan, jadi saya nasihatkan pengguna perlu berhati-hati. Kemudian kita beralih kepada lebuh raya Kuala Lumpur Karak di kilometer 75. Kenderaan padat dan bertali arus daripada Lancang ke Karak, Karak ke Bentong, seterusnya ke Lentang dan juga apabila menghampiri Plaza Tol Gombak. Saya nasihatkan pengguna supaya memandu dengan berhati-hati di dalam keadaan kesakan inilah. Untuk maklumat trafik semasa, pengguna boleh melihat CCTV di laman web LLM www.llm.gov.my dan juga mengikuti laman sosial LLM di Facebook dan juga aplikasi X. Baik, itu saja. Terima kasih. Dan itu saja perkongsian kami dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia pada hari ini. Kembali kepada Otto dan Faiz di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Raikanlah Aidilfitri dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan. Kukuhkanlah ukhuwah sesama kita. Eratkanlah perpaduan yang sedia terjalin menerusi tradisi kunjung-mengunjung. Semoga silaturahim dan perpaduan di kalangan kita terus terpelihara. Kepada yang pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah ketika memandu. Dan ingatlah, keselamatan di rumah adalah sama pentingnya dengan keselamatan di jalan raya. Pastikan suis semua peralatan elektrik dipadam dan air paip ditutup rapat supaya air tidak melimpah ketika kita meninggalkan rumah untuk beraya di kampung halaman.
barulah kita dapat menjamah ketupat dan rendang yang dihidangkan di Hari Raya dengan tenang bersama keluarga tercinta. Pesanan kasih tulus ikhlas daripada Petra untuk keselamatan anda semua. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Khalsa represent two embodiment, that there is a coordination, there is protection, there is art, and there is a bigger. Today, even in Malaysia, we have a lot of organizations who are feeding the poor, feeding the disasters, feeding the flood victims. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Berapa paket gula diorang beri? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Kami di RTM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira di mana juga anda berada. Sama-samalah kita meraihkan Lebaran ini dengan penuh keceriaan dan pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri serta berhati-hati ketika memandu di jalan raya. Rayakan Aidilfitri anda setulus hati. Teruskan menonton pelbagai rancangan menarik hanya di RTM dan jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bertemu kembali. Kerjaya sebagai juruterbang dan anak kapal dianggap glamour dan menyeronokkan. Namun hakikatnya kerjaya ini mempunyai cabaran tersendiri, termasuk terpaksa mengorbankan masa bersama keluarga kerana ditugaskan ketika Aidilfitri. Ikuti laporan disediakan Nurlela Muhammad Noor. Juruterbang Malaysia Airlines Berhad MAB, Kapten Nik Muhammad Izhar Nik Ismail berkata, bertugas di pagi Syawal sudah menjadi perkara biasa. Beliau yang sudah 18 tahun berkhidmat di MAB bersyukur keluarga memahami situasi dirinya yang tidak dapat bersama menyambut Lebaran. Ini adalah tahun yang ke-8 saya tidak akan beraya bersama keluarga di Kuala Lumpur lah. Saya akan beraya di luar. Tahun ini saya ditugaskan untuk terbang ke Kathmandu, Nepal dan saya akan tiba di sana sehari sebelum Hari Raya.
dan akan menyambut pagi raya di sana, dan saya akan terbang balik semula ke Kuala Lumpur pada hari raya kedua. Buat anak kapal MAB pula, beraya di perantauan sudah sebati dalam hidup mereka. Apa yang penting, kepuasan penumpang terhadap layanan diberi menjadi keutamaan biarpun tidak dapat menyambut Lebaran bersama keluarga tercinta. Kita punya passenger tu kita anggap sebagai tetamu. Jadi kita welcome them sebagai tetamu kita. Jadi kita tak rasa macam situasi tu macam kat luar. Kita rasa macam kat rumah kita. Kita ajak tetamu datang rumah untuk menyambut hari raya. Kita orang kebiasaannya kalau kena beraya di perantauan, kita orang akan prepare baju raya. For sure kita akan bawa sekali lah juadah-juadah raya. So kita akan pakai masa kita sampai masa naik stop nanti. Tahun ini tak dapat juga seperti tahun lepas. Jadi tahun ini saya bertugas ke Madinah pada petang sebelum raya ke Madinah dan hari raya pertama di Madinah. Rasa hiba ada pasal tak dapat bersama keluarga pada hari raya pertama, tapi disebabkan oleh amanah dan tugas yang diberikan, alhamdulillah setelah sekian lama dapat dinikmati bersamalah dengan anak-anak kapal yang lain. Kita ni family kan, because one thing kita ada family di rumah, and then tapi on flight kita ada own family which is our set of crew. So from there orang kata kita boleh feel that raya punya feeling tu lagi sama-sama actually. Sementara itu, pengurus penjadualan kerja Muhammad Faizal Yusof berkata, pembahagian tugas juruterbang dan anak kapal MAB bergantung kepada jumlah jadual penerbangan yang ada pada setiap perayaan. Perayaan tu kemungkinan jadual penerbangan akan lebih tinggi daripada hari biasa. So jadi kita akan menggilirkan cuti. Penggiliran cuti itu kita ada beberapa kriteria yang kita akan letakkan dan mengikut pada kriteria itu kita akan gilirkan lebih kurang 2 ke 3 tahun. Kami anak kapal ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga MAG mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Nurlela Muhammad Nur, RTM. Hari Raya semua.